Zaman tu pun tak ada perbandingan bang. Aku suara aku lebih gempak daripada KD3. Kau UATM. UATM. Ada tak zaman saya dengan dia ada bang, macam UATM kan. Alah UATM je. Suara gempak weh. Macam tu. Saya jumpa Farid Kamil. Farid Kamil datang ke asrama naik aktif saya. Saya tanya, abang macam nak jadi artis? Kau masuklah ni UATM bla 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 bla. Itu turning point saya. Ibaratnya saya masa tu breakfast dengan Cina, makan malam dengan India. Melayu-Melayu? Melayu semua aku orang dah lama lah. Setahun juga kerja bawa bumbung ke hari tu, kau dapat jumpa Yusri. Normal ingat saya guard. Producer pun tak apa-apa nak kenal saya lagi. Haji. Yusri tanya abang, apa lagi kau tahu? Apa lagi kau tahu? Best sana Pak Bos tu? So benda tu macam first introduction saya dalam dunia dark side of the moon. Sepatutnya level dia macam Teddy atau Super Teddy. Tiba-tiba producer dia boleh masuk ke filem ni. Bersama kami, saya Daniel. Saya siapa? Saya Iqbal. Yang ni betul-betul tak prepare lah. Usuk, dia dah lama tak pakai earphone dia. Tak cukup. Masih dalam construction. Okay. Hari ni kita bertiga tak bertiga. Kita Betul. tak bertiga, kita berempat dan kita kedatangan guest pada hari ini, pada episod kali ini. Iqbal, boleh tak awak buat intro untuk guest ni ke Usop nak buat? Iqbal bagi Iqbal. Okay, Iqbal, silakan. Guest kita pada hari ini tak lain tak bukan seorang upcoming and pengarah yang termuda kat Malaysia juga, mengarahkan few films and drama dan telefilm, iaitu Wan Hafiz. Okay, beri tepuk tangan. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang ke Terima kasih podcast. kena spoil lah. Spoil. Spoil lah. Okay. Abang Wan Hafiz, boleh ceritakan sedikit tak latar belakang abang? Saya adalah pelajar Akademi TV3. Belajar tu tak ingat tahu apa, tak ingat lah. Tapi saya belajar di Akademi TV3 lah. Journey saya dalam bidang industri ni bermula daripada Akademi TV3. Tapi masa SEM 1 sehingga 3, kita belajar semua benda lah. Masa SEM 4 tu kau dah kena pilih kau nak belajar apa sebenarnya major. Masa tu saya pilih bukan directing. Bukan directing. Bukan directing Saya pada tak awal. ada cerita nak edit director. Sebab Pelakon. tengok SEM 1 3 tu semua jahanam kan. Hidup kawan-kawan semua. Awal-awal lah. Kau buat projek macam kau tak tidur, kau editing cakap ini bukan bidang yang aku nak lah. Serious. Pada awalnya macam tak tu ada, memang tak nak. Saya ambil penulisan. SEM 4 sampai SEM 6 tu saya fokus purely penulisan je. Sebab memang tak nak directing ke editing, cameraman memang band. Memang tak nak. Tapi masa tu saya buat fotografi. Sambil-sambil tu buat Sambil-sambil fotografi. tu lah, buat wedding lah segala bagai. So bila habis saya masuk ke TV3 sekejap sangat. Lepas tu saya belah pergi ke Astro. Dekat Astro saya berjumpa, masa tu saya buat PA kat Astro. First program yang saya buat sebagai PA ialah Platoon ni program paintball. Okay. So dekat situ saya berjumpa dengan satu director nama dia Adrian. So dia yang first discover, dia cakap, you buat third unit director boleh tak? Third unit director ni senang je. Kau bawa cameraman, sikit writer, host, pergi satu tempat, buat host link. Dia simple lah. Tapi based on that feedback, sepanjang shooting tu berlangsung, okay, Mamat ni okay, boleh buat direct. visual, boleh buat ni, okay lah, maknanya basic thing tu ada lah. So dia pun minta saya buat editing. Kau lepas ni kau buat edit pula. Time tu dah start huru-hara lah hidup kan, macam alamak nak buat edit pula, benda yang aku tak nak ni. Tapi tak masalah, buat lah kan. Saya belajar editing dekat Astro lah tempat saya lahir kiranya dalam bidang editing. Okay, saya tarik sikit. Maknanya selepas abang habis belajar kat Akademi TV3, abang kerja pertama tu adalah di Astro. No, TV3 dulu tapi TV3 sekejap dulu. sangat. Dalam Tapi sebulan sekejap. lebih macam tu lah. Lepas tu tak agak lah. TV3 Masa tu tu buat apa tu masa tu? PA je, masuk SPA. Tapi culture kerja masa tu ialah kalau aku orang lama, Kau orang baru. yelah, faham. Di zaman Hierarchy. itu Di masih zaman lagi itu. hierarchy tu terlalu tinggi. Seniority. Dan kita pun masa tu kita tak ada benda lain yang kita boleh buat selain benda kita follow lah apa sini kita nak kan. Betul, faham. Bila faham. kau hari-hari nak kena beli teh ais je kerja kau macam aku buat apa ni, purpose aku ni, aku dah 3 tahun belajar macam tak Betul. ada purpose benda ni kan. So baik aku keluar, Okay. kebetulan dekat Astro kakak saya bekerja dekat situ. I see, faham. And then dia tolong dapatkan saya masuk. Masa tu saya masuk ke Astoria. Australia. Astoria di PA di Tahun script bila department tu lah. bang? 2000. Tak ingat lah 2000. Saya masuk KRD 2007, 2006 lah. 2006 lah. Okay. Masa tu Astro pun baru berkembang Baru lah. kembang Baru tengah hot. kan? Baru kan? Program paling hot masa tu pun Akademi Fantasia masa tu zaman World. So Okay. huge lah masa tu. Astro ni satu channel yang
yang baru dan yang sangat power lah. Faham. Bang, tapi sebelum kita pergi kat Astro tu, journey abang kat Astro tu, journey abang dekat Akademi TV3 tu saya nak tahu. Saya nak tahu pasal Akademi TV3. Orang dulu yang tahu pasal Akademi TV3 ni. Betul. Macam saya bang, saya punya generasi keluar Akademi TV3 tu dah tak ada. Tak ada. Dah tak ada. Saya masuk tu tahun pertama saya last dinamakan sebagai akademi. Oh, selepas tu apa? Lepas tu dia dah jadi multimedia integratif media. Oh, memang Akademi TV3 ni di bawah TV3 sendiri, Media Prima. Dulu. Lepas tu dia jual kepada College Sal rasanya. Sal punya college. And then diorang ambil as management lah. Tempat dekat mana masa tu belajar? Ya, Setiawangsa, Wangsa Maju. Atau Bukit. Sekarang ni bangunan engineering roket ke apa tu? Tak ingat. Faham. Ada tak batch abang kat Akademi TV3 sekarang ni artis-artis yang besar-besar? Banyak sebenarnya. Ataupun Director besar ke? Director banyak lah. Macam Hadi Roma. Banyak. Sebab banyak pun kita tahu Tapi sebab, orang-orang yang kita belajar kat akademi sebenarnya tak puas tau. Banyak benda yang skip. masa tu dah lepas daripada TV3 let go, kita dah macam pengurusan pun dah kesannya. Sal pun dah macam nak bankrupt masa tu. So benda-benda tu dah jadi macam lost lah energy untuk kita belajar tentang broadcast dengan filem masa tu dah lost dekat situ. So ramai student sambung lepas daripada akademi diorang sambung pergi ke Aswara. So batch Aswara tu sebenarnya banyak yang dah digabungkan. Ada banyak daripada akademi sebenarnya. Okay, itu kisahnya dekat Akademi TV3. Tapi saya tarik lagi sikit. Kenapa abang berminat nak masuk ke Akademi TV3 tu? Datang dari mana minat tu? Asal keluarga saya keluarga bisnes. Daripada kecil mak saya berniaga, ada restoran apa semua. Okay. So secara daripada awalnya memang business minded punya family. Okay. Lepas daripada SPM, directly terus mak saya suruh ambil bisnes. So first tempat saya belajar ialah Lendu, Melaka. Okay. Masa tu ambil diploma ambil business lah. Tapi tak boleh. Kau daripada kecil kau dah tengok ledger book, kau dah tengok in and out account, kau dah boring dah boring. Okay. Tapi masa tu tak boleh nak melawan mak suruh masuk kan. So kita pun masuk lah. Jadi tapi tak boleh macam tak boleh lah, tak boleh terima. Hari-hari pergi kelas pun benda yang sama, kau belajar kau sama. Bukan nak underestimate sistem pengajian ke apa, tapi dah tak boleh nak tengok numbers semua. So berhenti. Faham. Habis SEM 1 balik rumah cakap tak boleh lah. Tak sambung belajar lah ni. Ni kira balik nak cari benda lain. Kau nak belajar benda lain. So kita pun tengoklah. Dia tanyalah kau nak apa, kau minat apa semua. Macam tak tahu minat apa. Tapi dia cakap kau ni suka benda-benda bercerita ni. Why not kau try something yang ke arah macam ni lah. Design ke bercerita ke apa. Oh masa tu parents abang pun dah nampak dah abang suka bercerita. So macam kau ni suka kan bercerita dengan orang macam ni. So apa kata kau masuk bidang ni lah. Kau tengoklah apa bidang sesuai dengan kau kan. So masa tu apply Aswara, apa lagi akademi, tak ingat apa, UiTM kot. Apply masa tu tapi dapat dekat akademi. First day dapat akademi, pergi register, Aswara punya surat sampai. Oh iya. Tak nak Aswara bang? Jatuh. Contemplated lah. Contemplated. Rasa contemplated lah. 242 lah. Sebab masa tu akademi pun is a strong punya product. I see. Betul. Lepas tu first day kau pergi kan. Ya betul. So tak tahu adakah betul ke tak je ni. Tapi just okay lah masa tu. Aswara masa tu dapat apa? Sama filem juga. Few directors from Aswara jugalah yang saya kenal, which is Arif kan, well established right now lah. Dan Alfi juga kan. Alfi pun dapat Aswara tapi tak pernah. Alfi bukan akademi rasanya. Arif pun bukan akademi. Tapi best tu ramai lah. Kan sebab tu abang tak rasa macam bila abang dah masuk akademi tu baru rasa macam aduh rugi aku tak masuk Aswara. Kalau aku masuk Aswara mesti my way getting easier lah ke apa ke. Abang tak ada rasa macam at that particular time. Ada tak once in a masa dulu tu abang rasa macam patut aku ambil Aswara, mesti akan rasa benda tu masa kita masuk kerja dekat Astro tu kan. Rasa kalau aku belajar Aswara ni mesti aku dah okay sikit ke tak ada. Sebab satu dalam family saya the first one yang dalam bidang dalam seni. Dalam dunia seni ni. Yang lain semua jenis yang business minded, benda-benda buat bisnes berniaga. So tak pernah ada discussion dalam family bila saya balik ke mana-mana pun, balik ke kampung ke
ataupun family gathering ke, tak pernah ada kau macam mana filem kau ni, tak pernah ada. Hmm. So for longer years tak ada. Saya survive sendiri, cuba mencari minat sendiri, dalam berteka-teki adakah benda ni betul dengan dunia yang aku nak join. Adakah okay, inilah dia, betul lah ni kot, inilah jalannya kot. Tak ada nak share dengan experience dengan family pun tak ada. Ya, family semua business. Paling-paling pun dia tanya kau kerja dengan artis mana sekarang. Yelah. Kita tak ada that sharing of kau script macam mana kau nak buat. Boleh tak kau buat 3 plot ni macam ni. Tak ada benda macam tu. So saya tak pernah ada discussion tu. Saya dah ada discussion tu dengan kawan-kawan. So tak pernah ada lu kebab lah macam. Zaman tu pun tak ada perbandingan bang. Aku suara aku lebih gempak daripada Tak ada, kita tak tiga. ada. Kau UATM, UATM ada tak? Zaman saya dengan dia ada bang, macam perbandingan UATM kan. Alah UATM je. Suara gempak weh. Macam tu. Tak ada. Untuk saya tak ada. Mungkin kerana dunia saya sedikit sunyi. Saya jenis yang sendiri je. Aku jalan Solo lah. whatever yang kau nak buat, kau buat lah. Saya tak ada. Bukanlah tak kisah pasal orang. Yelah. Life masing-masing. Dan saya pun tak ada daripada mana saya datang, nak ke mana pun saya tak fikir pasal benda tu pun. Tak ada indication. Yeah. Sampai sekarang pun saya tak ada nak cita-cita aku untuk menjadi seorang cinematographer terbaik. Tak ada. Saya tak pernah berangan ke arah itu. Okay, faham. Tapi itu tapi masa abang masuk tu apa sebenarnya abang bayangkan? Tak tahu, tak ada. Memang tak ada apa-apa tak ada langsung bayangan apa-apa. Just nak tahu apa benda yang aku nak belajar. Kira baru nak explore lah. Baru nak explore, baru melangkah dan baru nak mengenal semua tak tu ada. lah. Daripada sekolah pun tak ada cerita nak ni ke apa ke. Dulu just wondering. Zaman budak dulu kan tengok, macam mana dia bergerak? Kamera tadi kat belakang dia. Benda-benda tu lah. Kira tak ada apa-apa yang mencetuskan abang nak masuk lah. Okay, saya just nak kongsikan lah. Sebab saya tahu tak penting. Sebab ini guest kita. Tapi saya cerita. Macam saya turning point dia, saya jumpa Farid Kamil. Farid Kamil datang ke asrama anak yatim saya. Saya tanya, abang macam nak jadi artis? Kau masuklah ni UiTM bla 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 bla. Itu turning point saya. Yang macam orang cakap bongok lah kan. Jumpa Farid Kamil, lepas tu pergi masuk teater bla 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 bla. Abang punya turning point tak ada. Abang memang terus masuk macam tu je. Just masuk je. Just macam okey lah. Tengoklah apa dia belajar kat sini. Aku nak bagi konteks dekat audience kita. Kau punya muka macam judging kau. Tak ada. Kau punya muka macam judging. Tapi tak apalah. Tak adalah judge. Tak pun. Macam turning point tu agak macam comical lah. Ya, kalau Farid Kamil tengok dia antara punca lah. Okay. Itu cerita abang masa mula-mula nak menceburi ke orang kata industri seni seni kan. Okay, bila dah masuk akademi TV3, dah pergi kerja pertama di TV3, jadi PA, rasa macam tak dihargai pun satu, belajar lama-lama kan. Suruh pergi beli air semua abang cakap tadi, betul? Kan? Maksudnya rasa macam bodoh lah. Rasa macam bodoh. Okay, tapi tak apa, kita faham. Kita faham. Lepas tu abang pergi ke Astro. Okay bang, ceritakan journey mula-mula abang dekat Astro. Sebab abang ni kira student filem lah. Kan, student filem. Masuk dekat Astro tu abang bekerja sebagai apa dan macam mana? First masuk tu sebagai PA dan dia script punya department di Astro dia. Basically dia cater kepada semua lah. Masa tu script department ni akan buat content tu. Ria lah, macam-macam lah masa tu. So dekat situ lah bermulanya. Dan first program saya buat Platoon. Daripada Platoon tu lah saya jumpa dengan Adrian, ada Boyd. Ni semua kawan-kawan Cina saya masa tu. Okay. So kawan-kawan Cina saya ni lah yang kau boleh buat ni, kau boleh belajar ni, kau boleh belajar ni, belajar editing apa semua. Okay. Kawan-kawan Cina ni diorang bekerja juga? Ya, diorang directors department lah. Okay. So daripada situ macam dia masih lagi tak suka sebenarnya. Tak suka sebab apa? Tak suka. Resah lah macam aduh susah ni. Pagi-pagi nak datang buat overtime. Saya masa tu masa shoot tu gaji bulan lah. Tak, gaji bulan lah. Pukul 4 pagi bangun, kau kena pergi Astro. Ni kerja sebagai PA lah, konteks je. Pergi Astro, kau prepare, kau ambil script for the day apa semua. Kau pergi dekat library, kau ambil tape, pakai tape kan. Pakai pintu shoot. Ya. So ambil tape, kau pergi dekat set, kau tunggu orang, kau ready untuk orang punya breakfast apa semua, cameraman datang, kau bagi dia tape. Ni sampai dah petang shoot. Habis shoot petang, kau collect tape, balik pergi digest tape dekat office. Sampai 12, lepas tu kau balik. Dan kau tidur pukul 2, kau tidur, pukul 4 kau bangun balik. So every day macam tu tau. Faham. So perasaan ni macam tu siap. Ini ke benda yang aku akan buat in times untuk selama-lama ni kan. Tapi masa tu hidup saya dipenuhi oleh vision. Adrian ni banyak letak saya vision dalam hidup. Kenapa kau nak kena buat benda ni? Kenapa kau nak kena belajar benda ni? Because masa belajar pun saya tak pernah didedahkan, tak pernah di-expose. Lecturer dia akan mengajar lah, editing macam ni ni macam mana kau nak cut in fast cut. Teori kan. So kau tak pernah ada belajar tentang wisdom. Kenapa kau nak kena buat editing? What is storyline?
apa benda semua tu kau tak ada. So bila hari-hari saya duduk dengan Adrian ni, dia akan sedikit input sikit. Kenapa kau nak kena belajar director kau kena buat apa? Apa sebenarnya, macam mana kau nak communicate, director tu sebenarnya apa, adakah kau direct orang? Tapi masa tu abang bukan director lagi Kan tak ada. So benda masa tu pun bercakap okey lah, kita SPA baru yang bertenaga, tengah lagi dalam dunia metal, jadi kita tak adalah macam nak rasa macam bersemangat, tak ada, just dengar je lah kan. It makes sense few years later lah. Faham? Tapi lepas saya belajar editing tu, barulah rasa macam maybe kot editing lah pula dunia ku ini kan. So masuklah belajar editing. Tapi yalah, zaman tu masih lagi zaman kau orang baru, aku orang lama. So masih lagi kuat masa tu pegangannya, Seniority yelah kan. Faham. Dan kita orang-orang baru ni pun, kalau masuk 4 orang, tiba-tiba kau favourite boss tu, okey lah, kau dengan dia je lah dunia kau. Jadi kita ni tukar kanting lah sendiri-sendiri. Ibaratnya saya masa tu breakfast dengan Cina, makan malam dengan India. Melayu-Melayu? Melayu semua, aku orang dah lama lah. So payah nak masuk that kind of quorum. So saya berhenti. Okay. Lepas tahun saya berhenti, saya masuk KRU. Dapat kontak mana bang masuk KRU? Saya jumpa saya jumpa Adam di satu tempat. Okay. Di satu tempat yang di satu tempat. Alright, Adam alright. Ghazali, dia punya head of post masa tu. Dia cari editor lah. Dia cakap, tengah cari editor ni. Okay lah, kau apply lah. Apply, interview dengan dia. Lepas tu dia kata okay. Okay, itu tahun? 2007. 2007. Okay, 2006 masuk Astro, setahun 2007 dah masuk 2008 KRU lah. Lebih kurang. So masuk kat sana Ogos 2007 saja. Okay. Masuk ke KRU. Masuk ke KRU, saya jadi junior dan editor. Okay, tu junior editor dekat KRU. Lepas 3 bulan barulah dia upgrade jadi senior editor. Lepas setahun barulah saya jumpa Yusri Abdul Halim. Setahun juga kerja bawa bumbung KRU tu, baru dapat jumpa Yusri. Normal ingat saya guard. Normal Abdul Halim, selama setahun tu dia ingat saya guard kat situ. Sebab apa bang? Tidur kat office. Editor. Okay. Editor's life masa tu memang sangat parah dek. Ni. So memang kau kerja editor, kau kena edit 5-6 program. Setiap minggu macam tu lah dia. 5-6 program. Kau tak ada masa nak balik je. Office lah rumah. Sampai budak-budak rumah sewa masa tu macam, baru balik second house ke? Rumah kau sewa jadi second house. Rumah KRU tu is purely permanent house. Dia maksudnya kerja tu bang, maksudnya kalau orang biasa normal kerja pukul 8 pagi pergi, pukul 5 petang balik, abang tak? Tak. Abang memang kat situ 24 jam? Sebab tu masa saya naik head of post, saya introduce sistem pipeline dekat KRU. Sebab sebelum tu tak ada orang peduli pasal pipeline. Pipeline ni maksudnya kalau kau masuk as grafik, kau buat grafik je hidup kau. Okey. Ini kau datang 9, 6 balik. Oh, itu abang yang create kan? Dulu dekat KRU sistem editor tu lah buat grafik, dia buat design, dia buat presentation, upload semua. So kalau katakan KRU dulu dapat satu klien lah daripada Pro2 contohnya. Pro2 masa tu is one of the biggest client untuk KRU. Alright. So setiap season kita kena presentkan apa yang kita nak buat untuk dia punya channel. Ni kan. So editor yang kena come up. Graphic style macam mana. Okey, tapi editor lah. Editor yang nak kena come up. So kita nak kena research book. Sebab tu dulu kita selalu pergi Kinokuniya ke apa ke. Just untuk tengok buku, tengok ni, style macam ni kita buat. Tu season ni kita buat style macam ni. Macam ni. Konsep. So editor nak kena buat semua. Daripada kadang-kadang ada setengah-setengah editor kalau dah masuk sebagai senior editor, dia lah yang kena shoot, dia direct, dia buat proposal, dia kena edit, buat grafik. Oh, producer semua tak ada? Tak ada. Editor yang control? Tak ada. Producer is just monitor je lah budget macam mana pergi apa semua. Sekarang banyak generasi sekarang dah ada pipeline. Itu pun kau rasa susah hidup kau. Ya, tapi dulu tak ada. Dulu kau kena buat semua. Shooting pun dulu semua. Yalah. Mana ada kau nak fikir. Kalau kau nak clap je lah. Kan tak ada that system. Sistem tu masa tu tak ada. So memang bila kita program masa tu, kau buat program kanak-kanak, kau buat program MTV, kau buat apalah macam-macam program 5 program seminggu, drama, mana kau nak sempat, kau nak render grafik, render ni, output ni. Faham. So itu abang buat dia ada ikut job scope dia lah. Itu yang baru ada orang buat kompositor sahaja. Orang yang buat ikut dia punya masa bahagian. Tu ada pipeline tu tapi dari segi grafik. Macam contohnya macam CGI. Oh, CGI adalah dia ada department dia masing-masing. Yang ni untuk buat apa? Background, yang ni untuk buat rigging. Dia ada department dia. Tapi untuk editing tu tak ada. Editor's life is overall. Kau kena buat semua. Faham. So itulah abang menjalani kehidupan itu selama berapa tahun kat KRU tu bang? Lebih kat KRU lah. Lepas tu baru UC cakap, kau sini editor je kan? Hello. Editor.
Oh okay. Lepas tu barulah cakap, apa lagi kau tahu? Tahu buat grafik, tahu buat ni. Masa tu post production punya producer pun tak berapa nak kenal saya lagi, Aci. Yusri tanya abang, apa lagi kau tahu? Apa lagi kau tahu? Best Dia lah nampak bos yang tu. grafik, siapa semua. So ada benda yang kau nak tahu, kau tanyalah aku. Dia memang pemurah. Wow. Yusri orang baru, orang lama dia tak ada diskriminasi. Payung sikit. So dia tak ada. Dia kagum, macam apa kagum. benda yang aku nak belajar, kau tanya aku. So saya pun lagi kadang-kadang dia ada pergi, bos laptop ni macam mana kau nak buat grafik sini? Oh ni senang kan, ni aku buat ni. Ya. Saya okay, ni sedikit fun fact lah yang saya tahu pasal Yusri Abdul Halim. Ada kawan saya juga kerja kat KRU bang, dia cakap Yusri ni kalau dia marah kau, kau tak boleh buat, dia tolak kau, dia buat. Kan sebab dia tahu semua benda. Tu betul. So memang Tapi kalau kau nak belajar, kau boleh belajar kat dia. Dia akan ya. ajar apa saja. Kau nak buat apa? 3D, kau nak buat apa? Semua dia akan ajar. Dahsyat Dia tak pernah ada macam tak payah nantilah busy, tak ada. Dia busy sekalipun dia akan ajar kau macam mana. Berarti kalau misalnya kata kau buatlah something pernah sekali saya cuba nak buat satu grafik ni. Nak buat montaj grafik satu drama apa Bionic kasi je kot. So, buat berhari-hari kau 2 minggu kau buat ni. Buat tunjuk kat dia. Dia tengok tak apa lawan. Biar aku buat lah. Setengah hari dia buat dah. Okay, kita pakai ni. Memang kita tengok pun cik cantik je. Faham. Tapi maknanya dia tak pernah di-appreciate kau. Dia cakap, okay lah tak apa lah. Okay ni tapi kita tak pakai ni lah Dia tak adalah Dia tak adalah macam kutuk kau macam kemarah. sial lah, bodoh lah ke. Tak ada. Faham. Orang yang bijak. Yeah. So Orang saya yang belajar banyak daripada UC. Saya berguru dengan dia masa tu dari segi visual lah. Macam mana dia nak buat visual. Macam mana okay, engkau mungkin tak ada budget, tapi macam mana kau nak buat visual kau cantik. So dia train saya dengan MTV masa tu. Kau start lah buat MTV. Dia cakap okay lah, buat lah MTV. Follow dia buat shoot MTV apa semua. Jadi AD dia masa tu. So saya jadi AD dalam masa yang sama. Saya buat lah benda-benda visual ni. Okay. So dia ajar lah semua ni. Okay ni CGI macam ni cara dia, proses dia. Ni kau boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. So ilmu tu early saya dalam kira masuk lah dalam bidang directing ni daripada UC Abdul Halim. Dia yang first recognize saya untuk masuk benda ni. Jadi masa tu dia lah orangnya. Wow. Tapi saya belajar tentang macam mana untuk buat proses good storyline daripada Adri Abdul Halim. Wah, okay. Ni lain Adri pula. adalah bila kau dah lama dekat KRU, kau rasa macam kau dah kenal lah. Kau hari jumpa Adri, kau berkawan dengan dia. Tapi kau tak pernah ada kenal dari sudut. Tapi bila dia start masuk ke filem, masa dia start buat Magicka. Okay. Bila dia masuk ke dunia filem, dia tiba-tiba dia director filem ke apa. Dan satu sudut lain dia tiba-tiba kau ni lain. Okay. Dia ada cara macam dia nak presentkan story, macam nak presentkan style, macam nak buat ni story like character development macam mana. Macam mana kau nak jumpkan karakter. Macam mana kau tiba-tiba je karakter ni ada tapi kau macam kau dah kenal dia. So benda-benda tu saya belajar daripada Eddie Abdul Halim. Yusri ni more pada visual. Apa saja yang gempak, kau nak nampak gempak, visual style tu, movement, angle daripada dia. Norman pula Normal business. business minded Norman purely business mind. Apa saja yang saya dapat sekarang, saya pergi pitch dekat orang ke, jumpa klien, macam mana saya berkomunikasi dengan orang daripada Norman Abdul Halim. Dahsyat lah 3 Purely beradik tu. Norman Abdul Halim. Dan dia orang pun buat comeback Ya. Ada album baru kan. Yang dahsyat ni 3 beradik tu dia saling melengkapi untuk KRU tu sendiri lah. Ya. Sebab tu KRU boleh jadi satu business empire yang besar. besar kat Malaysia juga. Betul. Ya, Ini membuka minda aku tentang KRU. Bagus. Okay. Norman basically dia tak peduli sangat. Bukan tak peduli, dia tahu pasal output semua. Dia ada vision untuk dia. Tapi dia sangat strong dalam bisnes lah. Apa saja yang dia cakap, cara dia cakap, saya follow dia meeting ke sana ke sini, ke mana-mana je lah kan. Dan cara dia present tu itulah saya sekarang. Saya bercakap dengan orang sekarang pun, ini pun unit saya bercakap dengan anda semua ni. Macam mana kau nak control? Dulu takut masa first naik jadi creative director. Takut kau nak pergi meeting, kau nak jumpa 20 klien. Nak present. Kau nak jumpa chairman of Celcom. Kau nak present dekat dia idea. Ya. Kau sebagai creative director daripada KRD Studios. Kau dilihat besar lah payung kau ni. Tapi adakah macam mana kau nak cakap dengan chairman? Idea kau ni akan generate. Kau nak ambil duit daripada ni kan? Macam mana kau nak buat benda tu kan? So daripada situlah saya guna scale. Normal pergi je mana 300 orang pun tak ada hal. Ya. Tak ada. Dia boleh je cakap tak ada masalah. Saya mesti dah kutip sikit ilmu dia kan. Macam ni. Ni apa benda yang kau, what is the juice of bercakap? Dia ajar benda saya benda macam tu lah. Kau bercakap mesti ada juice. Apa juice tu? Ni.
apa yang akan attract orang. Macam mana kau nak cakap orang tak akan worry. Apa point yang kau nak bagi untuk orang macam benda macam tu. Wow. Yang okay, daripada perspektif mata saya nampak orang macam abang, orang yang bekerja dekat KRU ni, dia bekerja bukan hanya bekerja buang masa kat sana, tapi dia develop satu orang yang hari ni boleh menjadi Wan Hafiz. Faham maksud aku? Untuk saya lah, untuk saya. Yeah. Tapi dan masa tu pun masa saya dah start diberi role lebih besar macam head of post apa semua. Benda tu saya continue lah. Apa yang Head saya of post tu maksudnya dekat editing abang ketua lah? Yes, head of post Alright. production. Daripada 2009 sampai 2012 saya semua output KRU masa tu saya yang bertanggungjawab. Oh. Drama ke apa, saya lah orang yang kena monitor semua. Faham. 2013. So bukan calang-calang kita ada hari ni abang Wan Hafiz. Awak macam diam je, awak macam baik awak duduk, awak jaga podcast ke apa? Jaga apa je awak sebenarnya? Sebab bila tadi Ada soalan bagi, Tadi sebab dia 2006, 2007, 2012. Dia ada kisah dia. Dia ada kisah dia. dia Sampai ada kisah. 2015 ke 2016. Kenapa Okay. Yusuf Cakap kat mic, cakap kat mic. Okay. Disebabkan dia cerita pasal Karyu. Abang Wan cerita pasal Karyu. So Karyu dia tahun berapa? 2000 sampai basically sampai 2016. Ini kisah dendam sikit lah. Kita dendam 2015 aku intern dekat KRU. Oh. Jadi dekat KRU. Okay, aku intern dengan Bella. Bella rasa dia tahu dia ingat lah. Kau cakap mana sini kan? Tadi Ini sikit. intern UiTM tu. Intern masa belajar. Intern UiTM kan. Belajar. Aku dengan Bella. Okay, dengan Bella. Aku Biasalah. ulangi ini kisah dendam tau. Dia bukan Yelah Dan diorang KRU kita pergi Video Prima. korang kan beli prima juga. Sebab tu dia dapat circle baru. Dekat situ. Okay. Tak kisahlah point je. Intern kat KRU. Okay. Habis lepas kat KRU bila tahun 2016. Okay, fine 2016. Lepas tu 3 tahun 2 tahun kemudian Kau habis dah bila? 2016 2016 kan? Okay, 2016. kita jumpa balik tahun 2018. 18 2 tahun. 2 tahun. Okay. 2 tahun kemudian jumpa balik Bawan. Kat sini. Bukan kat sini Kat sini Kat lah. sini kan? Bukan bang. Sini lah first meeting Dekat terakhir. E-Curve. Oh ya. Kat E-Curve. Jumpa Bawan kat E-Curve. Okay. Jumpa Bawan. Bang, tegur. Aku tegur. Suka seronok lama tak jumpa bang. Sihat lah. Dia tak ingat aku. Abang, dia tak cukup ada. Aku tak ingat. Dia tak cukup ada landmark Aku untuk tak mengingat dia. Aku tambah. Aku ingat Bella. Oh, Bella. Tak, problem dia aku bersama-sama dengan Bella. Okay, aku dengan Bella bersama-sama. Ya. Saat aku siap, aku senang kata pergi balik memang dengan Bella lah. Dia macam ni bang. Saya malah cakap kalau saya cakap contoh. nampak sangat ni. Siapa kenal aku, aku dengan Bella kalau pergi mana orang cakap macam girlfriend. Padahal bukan lah kan. Yelah. Tak kisah. Poinnya pergi ke sana sini dengan Bella. Lepas tu aku siap ambil extra step. Maksudnya Bella tu dia macam malah perempuan kan. Yelah. Lepas tu syuting. Masa tu syuting MTV. MTV hingga ke Jannah lagu KRU. Okay. TV last tu. MTV kan. MTV. Aku siap ada pergi dengan Bawan. Pergi dengan Bawan apa semua. Lepas tu aku bila habis aku siap bagi keripik dengan Bawan. Aku siap ambil extra lagi. Ada RTM buka pitching. Lepas tu aku siap buat proposal. Aku tunjuk dekat Bawan. Dia tak ingat aku, dia ingat Bella. Okay. Sampai sekarang. Sampai sekarang abang sedetik saat pun tak ingat yang aku ada dekat situ. Okay. Tak ada dalam ingatan bahawa Yusuf pernah kerja kat KRU. Aku tahu. Aku nak cakap susah nampak Usop. Kau kena pakai baju terang-terang Dia waktu bukan tu. isu- Sekarang pun nak pakai baju terang. Dia kalau kata aku memang pendiam, pasif ataupun Tidak. tak maksudnya macam okay. Masa tu kita pun macam budak tau. Masa tu okay ni Kak Ryu kita nak belajar lah. Idea lah pitching lah bawah. Bawah siap macam kalah komplain maksudnya apa kita komen lah kan. Oh buat ni. Kau kena ni. Dia tak ingat. Banyak orang jumpa bang Langsung. Tak, Semua masalah dia- tak orang lain yang bekerja sama masa tu. Semua Semua ingat. ingat. Masalah Kecuali dia je. Abang tak ingat dia? masalahnya masa itu producer siapa nama? Kak Rin. Kak Rin. Penulis tu pun Syam. Abang Syam. Aku jumpa balik dekat IKEA. Jom ingat. Bang tak ingat. Aku je tak ingat dia. Itu yang dia dendam tu kan. Dendam. Kau Itu yang mungkin ada berdendam. impact yang kurang pada dia lah. Tu yang dia tak ingat. Bella tu lagi kurang. Masalah sepatutnya. Bella dia 3 kali lipat lagi kurang daripada aku. Tapi boleh ingat. Tapi dia boleh ingat. Kalau dia tak ingat Bella, aku cakap okay lah fine. Bella tak ingat, aku ingat. Dua tak ingat. Okay, dia ingat Bella. Ya. Sabar. Jangan biar hati sangat. Sudah. Krepek tu pun abang ingat tau. Itu apa ingat? Cuma bukan dia. Bagi tak ingat lah. Orang yang bagi tak ingat. Hai, faham. Itu je lah. Sekian. Itulah kisahnya. Impact dia Padahal lah lama diam. Tak ada tu pun. Bila dia dah masuk KL. Okay, Lambat lagi lah. Sabar. Okay, abang jumpa dia dekat KRU lah 2016 masa tu. Tak ingat.
Tak ingat. Okay. sorry, tak tanya. Tapi maksudnya waktu okay, kita sambung balik cerita abang tadi tu lah. Maknanya abang jadi dah naik creative director pergi present dekat Pro 2 abang cakap tadi kan. Company-company besar lah. Banyak besar. lah. Masa tu belum buat filem lagi. Itu buat apa? Konten buat apa tu? Masa tu saya banyak pada MTV, corporate, Oh. basically client base lah. Okay. And then masa tu banyak involve pada program TV lah, bukannya filem ke apa. Tele pun tak ada. Tele pun tak ada. Program TV tu First program film macam saya apa? shoot Ha. 4 Tudung 2013 saya shoot. Saya tak pernah sebelum tu buat tele movie, drama, tak pernah. Saya evolve saja dekat bahagian post production. First film abang tadi? Mak Tudung. Mak Tudung pengeluaran kedua, shoot yang first. Oh, okay. Oh. Yang cerita Balai Gombak Tu keempat. Oh, dah keempat dah. Dah keempat. 3. Okay. Oh kira okay, tak apa. Saya terfikir benda Kalau lain. Gombak tu lain cerita dia. Kita boleh cerita lain. Okay. Kita boleh cerita lain. Macam ada benda yang tersirat lagi. Tak sebab yelah ingat macam Haziq yang berlakon Balai Gombak tu macam lama dah. Kira macam Ya, Haziq seingat saya macam saya ingat saya perasan Balai Gombak dulu sebelum Mak Tudung. Okay. So bang, berkenaan dengan abang punya journey daripada itu kita dah tahu sampai ke KRU dan lepas tu abang menjadi director filem yang pertama di KRU, betul? Di KRU. Di KRU. Dan filem pertama tadi abang cakap abang mengarah adalah filem apa tu? Mak Tudung dulu. Mak Tudung pada tahun berapa? 2013. 2013. Kita nak tahu lah. Akhir 2012 sebenarnya. Dia keluar cerita tu 2014. Hmm. Tapi first shoot, tapi terlalu banyak mistake yang saya buat dalam cerita tu menyebabkan bila saya shoot filem kedua saya Hantu Tutup Mudin, filem Hantu Tutup Mudin jadi yang pertama. Pengeluaran saya yang pertama. Ada mistake yang berlaku Ada lah. mistake. Satu, because masa tu kita shoot dekat KL Selangor, Lembah Kelang lah dengan PD. So dua-dua tu kira sebagai main location lah. Okay. Isu yang terjadi ialah katakan Fish Virus keluar daripada rumah, kita shoot kat Kajang. Keluar nak pergi kerja. Dia keluar rumah daripada Kajang, dia lalu Putrajaya sampai kerja kat PD. Okay. Semua tu ada tracking shot dan movement, scene in between apa semua. Environment tu tiba-tiba rumah ni nampak KL. Jumpy lah. Tiba-tiba Putrajaya. Lepas tu alih-alih masuk ke PD. So banyak benda yang saya tak aware masa tu sebagai director. Betapa pentingnya benda tu. Okay. Jadi banyak benda yang CGI nak kena cover balik lah. Nak kena buang bangunan lah, itu dah inilah, macam-macam hal. Lepas tu masa tu pun kita, Mak Tudung ni satu benda yang sangat kontroversi. Mak Tudung asalnya satu idea yang sangat besar. Filem yang sepatutnya sangat besar. Making dia. Musical sebenarnya. Musical rempit. Okay. Mak Tudung asalnya. Tapi kita scale down masa tu kerana kekuatan kacang. Metro Metro Web masa tu sangat besar keluar dia dengan filem yang B scale tapi boleh bawa penonton ke wayang. So Mak Tudung di-convert menjadi satu filem yang scale sebegitulah. Okay. Kita tak begitu terlalu besar. So bila benda macam tu berlaku, kita nak organize benda tu jadi jam sikit. Plus kita bawa satu isu yang sangat orang boleh salah faham. Kita buat cerita pasal lelaki menyamar jadi perempuan. Okay. Bukan Tapi, lelaki nak jadi perempuan. Yes, masa tu automatically bila kita tengah nak keluarkan, benda-benda ni hangat diperkatakan oleh press cerita pondan. Fish Virus jadi pondan. Kita nak keluarkan tu kita perlukan time yang betul. Okay. Faham Strategi yang isu betul tu baru sensitif keluar. So, macam-macam lah. Mak Tudung tu idea abang lah? Part of. Part of. Asalnya Eddie Abdul Halim. Okay. Then asal sebab dia musical. Asalnya pun daripada dia. Lepas tu kita collab lah. Collab. Dan writer tu satu-satunya filem yang dia buat itulah dia. Saya tengok apa nama dia. Itulah satu-satunya filem yang dia buat. Lepas tu dia dah tak buat lah. Sebab? Tak tahu. Dia hilang. Dia macam hilang daripada edar. Nak cari dia pun tak jumpa. Okay. Nak collab balik dengan dia pun tak jumpa. Saya sebenarnya sangat fun proses skrip filem tu. Sangat seronok. Abang pun involved dalam proses membuat skrip Semua skrip, semua filem saya kena involve. Saya akan involvekan diri. Okay, tapi itu Mak Tudung tu adalah first filem abang. Boleh tak abang bagi tahu macam mana abang boleh terpilih menjadi director? Satu masa tu list of director banyak sebenarnya masa tu. Tapi saya masa tu di bawah payung yang agak besar iaitu Yusri. So Yusri pun macam kenapa kau tak bagi peluang kat Wan kita walaupun kita punya in-house dia dah boleh buat visual, dia dah boleh buat apa kan. So why not bagi peluang lah. So walaupun Norman masa tu pun lebih kurang macam okay lah boleh kot. Tapi still lagi cari director lain, director luar, director yang dah established. Dia masih 50-50 lah. Yes tapi bila dah in the end macam okay lah saya pun tunjukkan banyak effort daripada skrip, content apa semua. Okay lah boleh lah try one. So saya pun involve lah benda tu.
Tu dah dapatnya progression. Tapi a lot of doubters lah. Masa pergi first gala pun tak ada siapa kenal kau pun. Ya. Oh, siapa director? Mana director? Dia tanya saya, siapa director? Saya. Tak, masuk abang, kita detailkan sikit bang. Maksudnya proses abang meyakinkan Adri Abdul Halim tu, abang meyakinkan dia tu macam mana? Maksudnya abang kata abang hantar cerita, maksudnya abang buat. Maknanya involvement dalam cerita tu lah. Development. Basically, idea. Development. Okay, script kita dah buat macam mana. Okay, scene kita dah buat macam mana. Saya dah banyak involve kali. Kita buat macam ni lah scene ni. Kira abang try tunjukkan tapi yang masa tu abang saya ni. buat kerana kerja saya as creative director. Tapi saya buat untuk ni lah. Maknanya kalau director yang sepatutnya direct tu akan datang, itulah saya akan present dekat dia. What is kita punya expectation. Ya, sebab abang kreatif. Saya represent company. Maksud saya buat kerja saya internal je. lah maknanya. Tapi because mungkin Yusri nampak Wan dah terlalu involved dengan benda ni. Scene-scene yang dia buat pun dah memang relate dengan apa yang kita nak. Dia pun dah tahu. Kita tak nak nanti kita panggil director lain jadi lain pula kan. So biar Wan je lah continue. So memang rezeki abang pada waktu tu. Yes. Abang memang tak pernah bercita-cita untuk jadi director filem ke? Tak pernah. Langsung tak pernah. Wow. Dah tak nak pun sebenarnya. Tak nak pun sebenarnya. Saya So tak masa ada Mak Tudung masa tu abang tak nak sebenarnya. Tak nak. Tapi macam mana boleh In-house? itu? Terpaksa kerja. Kau kena buat lah. Dah bos kau suruh, kau buat lah. Saya tak ada that masa tu kawan-kawan saya pun dah start banyak leap pergi buat benda-benda yang drama-drama ke apa. Saya masa tu saya nak stay dengan post dan saya tengah explore diri saya masa tu sepenuhnya kepada penulisan novel. Sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya itulah yang saya nak buat. Saya nak menulis sebenarnya masa tu. Saya nak start dunia writing saya, writing novel, writing cerita. Masa tu saya dah ada list of midnight series, spy series. Dah ada dah masa tu. Oh ya. Fantasy series. Saya punya small novel yang saya jual bertitle Granada tapi tak laku lah masa tu. Sebab baru kan kita pun buat novel nipis macam tu. Style sajalah. Learning. So masa tu macam okay kau buat filem. Boleh lah kot. Join je lah. Try lah tengok kan ke mana pergi ni arah ini jalan je lah. Okay, so Mak Tudung abang shoot berapa lama? Mak Tudung 25 hari. 25 hari abang cakap ada kesilapan-kesilapan yang banyak, berlaku lah. Banyak. Tapi tak aware masa shoot tu, masa post. Baru macam, betul lah, salah. Silap, salah. Dan banyak sangat benda yang berlaku. Masa tu, sangat susah. Okay, apa pandangan abang daripada segi cara belajar abang macam tu? Maksudnya, abang belajar maksudnya in the hard way lah. Maksudnya abang buat first film dan salah, ada banyak kesilapan yang berlaku, perlu ditanggung dekat post. Dan bila perlu ditanggung dekat post ni, kita tahu dia makan masa lah. Apa abang punya pandangan? Abang rasa kalau orang belajar macam tu okey tak ataupun dia patut buat macam mana sebenarnya? Role director ni untuk filem besar sebenarnya, sangat besar. Because setiap daripada decision tu perlukan tanggungjawab engkau untuk cakap. Okay. So bila saya masuk sebagai director masa tu dengan pengalaman yang less, orang mengharapkan angle, orang mengharapkan screenplay apa semua benda tu kena bagus. Okay. So bila saya buat, kadang-kadang ada benda yang saya sendiri tak confident dengan apa yang saya buat. Tapi nak tak nak ada 60 orang dekat set ni yang mengharapkan kau untuk buat benda yang betul lah. Ya, yeah, abang yang lead the way. Yes. So kadang-kadang benda tu diorang tak cakap. So saya tak ada guidance masa tu. Tak boleh kot. Tak payahlah jumping scene. Kejap kau nak shoot Kajang. Lepas tu kau nak shoot ni. Lepas tu kau nak patah balik Putrajaya ni kan. So, tapi because saya director, so orang follow je lah. And so, dan intipati saya masa tu ialah sebagai storyteller saja. Saya macam masuk sebagai pengarah. Saya buat kerja untuk company saya. Menjalankan cerita, saya jalan je lah kan. Whatever orang cakap lah. Tapi orang tak cakap benda tu dekat saya. Because saya director. Nanti cakap aku bad mood, aku marah-marah lah apa kan. So saya pun masa tu orang yang sangat pandai bagan. Okay. So, jadi orang malas nak bercerita. Orang malas, layan je lah. So end up filem tu jadi macam satu filem yang saya sendiri tak puas nak buat. Kerana filem saya buat untuk penonton. Saya tak tahu lagi erti jadi director ni. Macam mana kau nak pentingkan diri kau. Macam mana kau nak pastikan kau punya karya ni keluar. Tak ada lagi. Peluang tu dapat dan saya boleh katakan macam half cook lah. Sebab tu masa Tok Mudim, saya engage lain. Tok Mudim ni tak boleh aku buat macam ni. Oh, Tok Mudim adalah filem kedua? Filem kedua shoot. Yang perasan benda ni ialah Arwah Harum Salim Bacik. Okey. Dia berlakon dengan saya Mak Tudung. Dan dia juga berlakon dengan saya Tok Mudim. Dia yang perasan benda ni. So bila masuk third day untuk Tok Mudim, barulah dia pergi cakap, kau lain sikit untuk filem ni. Cakap lain macam mana? Aku macam ready sikit lah. Dari segi art pun saya dah ready. Dari segi camera work saya dah ready. Dari segi screenplay saya dah ready. Communication saya dah ready. Banyak benda yang saya dah ready untuk Hantu Tok Mudim. Maksudnya pre-pro abang dah okay ni aku Mak Tudung, aku dah barai ni shoot ni. So
pre-pro untuk panggil apa filem tadi? Hantu Tok Mudim abang buat Yes, betul-betul. Hantu Tok Mudim saya puas kerana saya betul-betul vet location, saya betul-betul vet script, saya betul-betul vet karakter, saya betul-betul vet dia punya wardrobe, art department. Saya betul-betul jaga benda tu. Hantu Tok Mudim tu dia pelakon utama dia siapa? Izu Islam. Izu. Ada Okay. Izu, ada Arwah Salus Terbaci, ada apa ni? Alah, apa nama dia? Saya dah ingat. Ah. Saya dah ingat. Semua saya Sofi ingat. Jikan. Ya, betul-betul. Sofi Jikan pun banyak membantu lah. Itu sahabat saya. Dia start kenal daripada filem tu sampai sekarang jadi seorang sahabat yang sangat bagus, sangat baik. Membantu dari segi apa tu bang? Dari segi deliver. Cara-cara deliver. Oh, Sofi Jikan pun Dia antara first pelakon yang pergi dekat saya, engkau nak macam mana? Sebelum tu saya tak ada pelakon yang datang tanya saya macam tu. Okay. Pelakon lain baca skrip. Okay, dah kita rehearsal. Macam ni. Okay. Sofi Jikan first datang kat saya, dia tak tengok lagi macam mana saya nak buat scene tu. Dia pergi tanya, kau nak aku macam mana? Apa karakter dalam pembayangan. Bilal ni macam mana kau nak? Macam mana kau nak buat? Okay, bila aku nak buat macam ni, dia macam ada background Jerman sikit. Okay. Gini. Dia ada dia punya thought dan bayangan untuk karakter dia. Dia present kat abang. Yes. Wow. Gini. Boleh tak? Boleh, tapi kita buat macam ni sikit lah. So ada discussion dengan dia. Dia first cast dalam hidup saya, first kali lah yang datang untuk discuss macam mana kita nak buat karakter ni. Yang lain semua, okay, karakter saya macam mana? Dia tanya saya macam mana kau nak aku buat. Faham. Kau nak scene ni lawak ke tak? Hmm. Kau nak lawak, aku boleh buat lawak. Kalau kau nak sedih, aku boleh buat sedih. Faham. Cara bekerja dia lebih Lain. menarik lah, lebih menarik. Sangat solid. Dia sangat vision dia lain lah. Lain. Dan abang suka kan sebenarnya kerja yang seperti itu. Lain. Sangat suka. Kalau boleh abang mengharapkan pelakon-pelakon lain Yes, macam tu lah. yes. So sangat best sebenarnya. Ada apa lagi bang yang abang boleh cerita pasal Hantu Tok Mudim? Sebab abang rasa benda tu puas. Puas. Okey, ada apa lagi abang rasa benda yang kerana kesilapan aku yang lepas aku buat benda ni dan benda ni nampak berjaya sebenarnya. Cuma lepas daripada tu saya tak ada leap lah. Lepas puas ni dengan Tok Mudim, filem saya selepas tu Puaka Bola Gombak. Puaka Bola Gombak ni cerita dia sedih sebenarnya sebab dia sebenarnya macam super teli. Sepatutnya level dia macam teli atau super teli. Tapi because kita buat dengan bersungguh-sungguh 10 hari tu. 10 hari je shoot. Okay. Kita buat then tiba-tiba producer ni boleh masuk ke filem ni. So benda tu macam first introduction saya dalam dunia Dark Side of the Moon. Okay. Masuk ke filem. Ada juga dark side dia macam tu Ada. So macam okay, tapi evaluation dah jadi lain kan. Kerja kau dah jadi lain. Betul. Khidmat yang digunakan ni lain. Bayaran yang diberi lain. Bayaran diberi pun lain. Walaupun saya masa tu in-house, tapi saya macam kau under value lah macam masa tu first thought saya macam okay, aku ni dah di under value lah sebenarnya. Maksudnya aku ni betul-betul in-house lah. Bukan karya penting ni. Kalau ada karya, itu adalah aset. Bukannya ya betul, faham. Bukan faham. aku lagi bukan dah. pengkarya lah. Pengkarya tu tak penting dah. Tak ada dah. Dia dah tak ada that method lah. Jadi start daripada tu, lepas daripada tu pun Serve This Love saya buat sendiri. Itu lain. Itu filem keempat lah tu. Keempat. Tapi Apa tu saya buat tajuk dia sendiri. bang? Apa tajuk dia? Serve This Love. Serve This Love. Serve This Love tu kesengsaraan dia panjang lah sebab saya berhenti kat dia 2016. Lepas daripada tu saya try nak buat filem sendiri. The struggle of jumpa funder, nak cari duit lah, itulah, inilah, macam-macam lah segala hal masa tu. Okay. Sampailah kita nak pergi ke Finas lah. Segala benda yang the 1001 benda yang kau kena buat untuk jadi independent filmmaker saya dah buat. Abang sorang-sorang ke? Abang ada team ke? Masa saya buat EP, mak angkat saya masa tu dia jadi saya punya producer lah. So sama-sama lah kita cari duit lah, apalah, jumpa kawan-kawan yang masa tu vape tengah kaya. Okay. Peniaga-peniaga Melayu yang vape ni tengah kaya. Kita approach lah ramai orang macam ni. Alhamdulillah ada lah bagi yang tolong untuk kita dapatkan RM100,000 untuk kita buat filem. Diorang bagi tu dalam erti macam mana? Investment Contoh abang boleh cerita sikit bang. Mungkin orang-orang kat luar sana tu kan, dia nak buat filem, nak jadi independent filmmaker, dia nak pergi company-company besar tu semua tak ada maksudnya ROI. nama dia seorang, nama tak ada ROI betul. Nama dia tak besar lagi dan sebagainya kan. Macam abang punya journey start tu, abang cakap abang ada mak angkat as a producer dan pergi jumpa peniaga-peniaga. Adakah benda tu abang dah target dah? Aku kena cari
orang-orang kaya, Tak orang ada. kaya-kaya. Macam mana abang plan benda tu? Boleh Tak ada. cerita? Masa tu kita just macam mengharapkan ada orang untuk support lah. Okey. Sebab saya tak ada. Saya tak kenal. Saya tak lepak dengan geng-geng haluan arts dan filem Malaysia ni. Alright. Saya tak kenal mereka-mereka ni dan saya pun tak tahu macam nak lepak dengan orang. Saya Mm-mm. tak tahu. Mm-mm. Saya tak pandai. Saya nak pergi lepak dengan orang pun, aku dah ada aku punya structure of gangs. Hmm. So aku tak tahu macam mana kau ni. So banyak that kind of issue lah. So bila saya ada kawan-kawan yang mungkin boleh share profit, saya bercerita je lah dengan orang. Oh. Aku ada filem yang aku nak buat macam ni. Dan orang-orang yang bantu saya masa serve di Islam ni, orang-orang yang bukannya sebenarnya mengharapkan profit. Kalau ada profit, alhamdulillah. Tapi more macam, okay lah, aku tengok kau ni dah kesian lah, cari duit. Kulu kilik, je lah kau nak pakai berapa, kau nak buat berapa. So collected certain money dan okay lah. Buatlah filem. Kawan-kawan abang sendiri? Kawan-kawan lah. Lepas tu Cloud9ers lah, apalah. So geng kawan-kawan yang memang betul-betul, okay lah, kau nak buat filem kan. Kesian kau ni kan. Jumpa ni. Kita nak jumpa orang faham pun boleh tentu orang faham. Sure. Saya tertarik sebab apa? Sebab apa Sob? Kita nak cari kawan-kawan yang boleh support kita ni bukan senang lah. Kan kawan-kawan ni memang kita dapat kawan-kawan, tapi kawan yang nak support kau nak buat filem, aku tolong kau. Tapi susah lah. Tapi Yes. susah even susah selepas benda tu keluar. Okay. Kita expectation kita nak ambil 2 orang kan. Of course kita nak deliver. Kita nak untung. Benda tu pula. So on one side kau seorang pengkarya, another side alamak. Kau pakai dia orang. Kau pakai 2 orang, kau nak kena bayar balik, kau nak kena pastikan ada untung. Benda-benda macam tu lah. Ada untung bang filem tu? Alhamdulillah. Okay. Okey Okay lah, tak adalah teruk, tak adalah tak adalah Lepas lah kegaul. bayar orang balik. Ya. Yeah. Tak adalah siapa-siapa bising yang wah shit lah kau ni. Tak ada. Keluar wayang filem tu. Keluar wayang, alhamdulillah. Okey. Kita pun sampai Brunei, manage untuk pergi ke Brunei, Singapura semua. Yang tu maksudnya independent filem ni saya tak faham bang. Maknanya abang dah buat. Okey, ada orang bagi duit 600,000 katakan contoh 600,000 funder bagi 600,000 dan abang laburkan berapa ratus ribu kepada filem, berapa ratus ribu kepada semua. Maksudnya termasuk distribution. Tak distribution Dengan kira marketing. adalah portion lain sikit. Tu portion lain. Maksudnya filem dah siap, abang bagi kepada dia. Dia sebenarnya distributor kita pula. minta tu, minta daripada orang sebelum kita nak buat lagi, sampai dah kita rasa macam tak ada orang nak bagi ni, kita buat sendiri je lah. Okey. So pakailah duit sendiri. Pakailah itu. Adalah orang bagi, lepas tu barulah orang bagi apa semua. Kita minta kepada badan-badan tertentu pun tak bagi. Dan bajet filem tu daripada 2 juta pergi ke sejuta, pergi ke 1.5, pergi sejuta, pergi 800, sudah jadi 600. Okey. Faham. Kita buat sendirilah semua. Buat sendiri. Bukan Bukan penat je tau. Dia bermain dengan, yelah kalau filem ni flop, aku director filem ni. Masalah dia adalah nak membayar orang-orang. Berbalik lah. So Yeah. yang taiknya nanti kau lah semua kan. Ya, tanggungjawab tu besar. Tapi alhamdulillah abang Wan survive lah benda tu. Alhamdulillah. Filem yang pertama selepas KRU independent filem. Ya. Lepas tu Phobia memang tak nak buat dah. Phobia. Memang tak nak buat apa. Tak nak buat dah masa tu. Tak nak buat dah masa tu. Shit lah kan. Cukup lah. Nasib baik aku lepas ni cukup lah. Tak nak dah. Saya tak nak lah. Ni memang tak nak lah. Serius. Tak nak involve lah filem ni kan. Bagilah kau mati kan. Sangat bukan senang lah. Orang kata buat filem ni, kau ingat jadi director tu duduk kat kerusi tu je. Direct tanpa ada dia punya panggil apa, kesan dan akibat dia. Kena tahu kesan dan akibat dia sangat panjang. Dia lain. Dia lain. tak semua orang berfikir yang macam konsep yang macam director adalah, dia sebenarnya macam ni director adalah nakhoda dia. Dia yang set direction of the story, dia yang set the look, dia dah set the everything lah. Kenapa awak pandang saya macam tu? Tak, dia kalau Iban dia mesti macam nakoda. Nakoda. Ya, dia lebih kepada buku sehijau daun. Ya, betul. Lebih kepada macam tu. Sebab saya baru lepas baca tadi. Dia bukit-bukit. Yelah. Okey Abang Wan, itu dah abang punya filem keempat. Kita nak laju lagi sikit lah. Bukan laju, sorry. Kita tak nak laju. Kita nak ke Dia depan. nak ke depan. Okay, lepas Abang Wan buat filem kan. Okay, ni is a normal things lah. From film jump to the TV. TV different. TV tak sangat sebenarnya. 2017 selepas saya malas dan frust dan matilah semuanya tentang Betul. filem, saya turun ke agensi. Saya pergi ke agensi. Iklan-iklan lah. Ya, saya strongkan diri saya ke agensi. So start daripada 2017 saya bina nama saya untuk ke agensi. Boleh tahu agensi apa bang? Ada banyak lah. Oh, ada banyak. Ada beberapa lah agensi. Abang as a freelancer atau abang kerja? Freelancer. I As see. director, as director, editor dan juga visual supervisor. Visual supervisor. Visual supervisor ni boleh jadi content creator, boleh jadi writer. Betul. So saya strongkan diri saya 2017 sampailah
saya build nama saya 2018 tu, saya dah berada dalam advertisement punya industri. Even sampai sekarang lah. Tapi yang hidupkan saya balik ke dunia filem-filem ni ialah Infinitus, Gayatri. Okey. Gayatri. Yang tu maksudnya abang bekerja dengan dia dalam agensi lah? Saya kenal dia, kita jumpa dekat Al-Hijrah. RTV Hijrah. Okey. KL, saya jumpa dia. First saya tengok, inilah Gayatri. Gayatri ni executive producer Dia betul? sangat, Producer nama yang dia sangat besar lah. So saya dia. jumpa one of dia punya staff. LP masa tu saya punya kawan. Okey. So saya pergi tu, jumpa dia, kawan dia pun introduce, ni Gaya. So, Gaya. Gaya punya first ayat kepada saya. Lepas sekarang saya ingat, bila Wan Hafiz nak kerja untuk saya. Serius lah, dia dah dengar nama abang maknanya sebelum tu? So masa tu, okey lah, kita kat Hijrah kan. Tapi kita tak pernah lah menyangka bahawa benda ni akan ada kesinambungan. Jadi kita pun okey lah kan. Dia pun satu producer yang sangat besar kan. Well known. So kita tak ada nak fikir apa. Kita macam okey lah kan. Kalau ada nasib lah. So kawan-kawan saya dekat Infinitus cuba sekian kali untuk membawa nama saya masuk ke Infinitus. Tapi tak pernah berjaya. Sampailah 2019. Faham. Kawan-kawan abang yang kat Infinitus ni, diorang ni siapa sebenarnya? Diorang yang bekerja dengan abang dulu-dulu? Yang pernah bekerja kat KRU. Lepas tu dia dah masuk kat Infinitus pula. Ramai yang nak introduce saya masuk kepada Infinitus. Tapi tak pernah lepas 2019. Barulah Gaya call saya untuk pergi ke Infinitus. Kita discuss. Kita buat Bunga dan Kayu. Bunga dan Kayu sebenarnya bukan filem. Dia super tele. Tapi sebab bajet dia pun ada. Kita jadi independent punya filem lah. Yang tu memang dah aware masa pre-pro lah. Yes. Okey. Bunga dan Kayu. Bunga dan itu Kayu. 2019. Itu romcom. Yes. Itu yang naikkan saya balik. Menaikkan nafsu dan juga rasa untuk ikut. Romcom yang tu. Romcom. Yang full kejap bang. Sorry bang. Yang belakang-belakang tadi tu apa genre dia? Genre yang filem pertama dan Mak kedua. Tudung romcom. Romcom. Tutup Mudim seram komedi. Semua komedi. Okey lagi. Waka Boleh Gombak is serius seram lah. Serius seram okey. Serve This Love romcom. Bunga Kayu romcom. Mostly komedi. Mesti komedi. Waka Boleh Gombak je sebab benda tu asalnya lain. Bukan abang punya direction tu sebenarnya. Bukan apa yang abang nak. Tak, Waka Boleh Gombak tu saya punya idea. Cuma kita tak expect ke arah itu. Kalau saya dah tahu daripada awal benda tu akan jadi filem, dia tak akan jadi macam tu. Okey. Dia lain. Kita expect benda tu tadi. So macam Okey lah. Faham. Alright bang, Bunga dan Kayu tadi. So Bunga dan Kayu sukses ke bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sukses juga. Good reception lah. Tapi because kita pun masuk dekat Sofas je. Okey. Sofas pun dah habis dia punya zaman kan. Sekarang ni siapa je layan Sofas. Ya betul. Faham. Tu masa zaman-zaman nak dekat PKP semua tu kan? Ya, masa PKP tu dia strong lah. So masa tu still lagi kita nak sambung kat arah tu. Masa tu pun masih lagi PKP. Okey. Masa tu shoot pun kena break. Kena careful. Kita shoot pun dekat tempat secluded. Tak ada orang. Betul. So agak masih lagi kental lah masa tu zaman PKP tu. Okay, perjalanan abang tu orang cakap hidup balik tu selepas Infinitus lah. Ya. Dan kemudian bang, dia macam look filem dengan look drama. Macam saya sendiri personally, saya bekerja dengan Abang Wan pun in this one project. So kita sedia maklum bahawa look filem ni memang different and then look drama tu memang different. Tak semua pengarah filem dia boleh go through the drama macam TV kan. Sebab dia macam ni je, sini je, situ je. Macam filem very detail everything. Macam mana abang biasakan diri untuk daripada filem tu pergi ke sini, pergi ke situ? Macam mana? Mentality lah. Mentality of like kita tahu banyak benda yang kita nak kena. Drama is very sensitive. Walaupun sebenarnya bajet drama tu lebih besar daripada filem. Betul. Kan? Tapi realitinya kita tak buat begitu. Because logically lah kita bagi 4 scene sehari untuk filem tu. Kau taruh 6 scene sehari, orang kata kau gila. Oi gila. Kalau Kalau filem shoot 6 scene sehari. Tapi jadual yang sama kalau kau bagi untuk drama 6 scene. Datang pukul 8, 10 aku balik lah. Faham? Tapi kalau orang bagi jadual drama dekat filem, 23 scene. Gila. Kau buat apa ni? So bila keadaan macam tu, kita sendiri kena faham lah expectation of like masa karya macam mana. Apa angle yang bolehkan benda ni tak adalah makan masa sangat. Lighting pun senang masuk kan. Macam filem ada craft. Apa yang kau nak tunjuk, in-depth touch kau punya personal touch. Pusi nak kena sini sikit. Apa semua asap kat mana. Benda-benda tu nak kena fikir. Drama ni tak apalah. Ni cantik. Jalan. Okay. Asalkan konteks dia senang. Because
filem orang reading, orang membaca. Bagi saya lah. Hmm. Filem ialah untuk orang membaca. Orang tengok wayang dia akan baca benda tu. Oh, interpret ni. Setiap orang datang tu berbeza. Ada grup ni datang, aku nak baca karakter dia macam mana. Ni grup ni datang, aku nak baca dia punya skrip macam mana. So semua orang bagi saya pergi ke wayang untuk membaca. Aku just nak baca untuk keseronokan. Itu filem. Tapi kalau drama, orang nak mendengar dan tengok Melihat. mata. Orang nak mendengar dan melihat je. Cukup dia tahu jalan cerita Cukup lah lah. kan. Tak penting lah baju kau kenapa kali warna merah, kenapa baju kau. Orang takkan terfikir. Orang takkan fikir lah blocking Yelah, kau Orang takkan macam mana. terfikir. Contoh macam Belakang sekarang blow ni. kau macam mana. Orang tak fikir lah kan. Betul. Lantak kau lah. Janji benda tu sampai. Aku tak suka kau lah. Aku malah layan kau lah. Oh jahat. Karakter Jahat ni. ni. Jahat. Karakter dia jahat. Kita nak drama ni orang nak fast Betul. turn kan. Orang tak ada tak ada masa lah orang nak reading ni semua. Kita sebab tu kita slider pun slider. Okay lah. Just untuk establish scene je. Benda ni abang belajar waktu abang dah jadi director ke atau Ya. dulu-dulu abang dah? Hmm. Pernah abang pernah dalam drama abang berkarya macam Ya, filem? ya. Pernah? Pernah. Ada. Masa saya punya first tele, memang macam filem dia. Tapi macam tu tak ada impact. Oh. Masa keluar macam Baru sedar macam. tak ada siapa cakap apa pun. Tak ada apa pun Tak cakap. ada, kau macam itu je ke? Ilmu yang menarik. Dan Ilmu yang lain menarik. producer yang sama yang tengok kau buat filem yang amazed dengan kau punya play. Oh, macam ni kau buat play dia. Oh, shot dia macam ni. Orang yang sama bila kau buat drama kau tengok kau buat benda macam tu. Cepat sikit shot. Ni dah boleh habis dah ni. Orang yang sama. Orang yang sama. Dia So lain macam lah. okay. So pada saya mentality lah. More kepada mentality. Mentality kau macam mana kau nak handle benda tu. TVC pun lain. TVC kita tak bermain dengan scene. 4 Kita bermain shot dengan sehari. 5 shot sehari. Betul. Kolektif pula nak loop. Every frame matter. Betul. Faham. Ah. Betul. Advertisement macam tu pula. Every shot per shot. Shot ni okay. Background ni okay. Apa yang tak moving. Apa yang ni. You shoot gelap dia macam mana. Terang dia macam mana. Semua benda tu matter. Contoh. Contoh so. Dia tak Habis ada sekarang kaitan putih dengan dah. lupa tadi. Tapi sekarang dah putih. Saya dah putih. Oh. Mungkin dekat dengan lampu. Menarik. menarik. Okey. Usop. Dia pada cerita-cerita kan. Dia pada drama. Saya tak lagi. Buat majalah dokumentari pendekatan macam ni lah. Macam tu saya berseronok sebenarnya. Oh. Buat travelog adalah satu perkara yang seronok. Okay, benda ni mungkin poyo sikit bunyi dia sebab orang kata kau memang kaki berjalan. Alright. Tak sebenarnya because dekat travelog kau boleh explore benda-benda yang Kau sendiri tak tahu. kau sendiri tak tahu. Betul. Saya enjoy buat travelog. Beberapa Kau pengalaman tak saya yang paling expose. best saya buat travelog Tragung lah. Dia buat satu director satu company Jubilance ni. Faham? Tuan dia gelap-gelap sikit. Ya. Saya Bagus lah, perasan. program tu bagus. Faham. So masa putih ha. Oh, tuan dia putih. Dia punya Tuan yang buat program tu. tuan program. Okay. So Tuan shadow lah. benda tu best kerana kita boleh explore benda-benda kecil. Masa travelog pun itulah peluang saya untuk explore 360 kamera. Macam mana angle dia, apa shot, apa location, apa live. Yang paling penting ialah live. Faham. Benda yang kau tak akan dapat dengan program lain. Betul. Kau buat doku, kau buat travelog, kau enjoy untuk explore live. Kau jumpa orang ni macam ni karakter. Abang suka kan adventure tu lah. Makcik ni cara dia bercakap lain. Hmm. Abang ni lain. Abang ni mungkin nampak macam penagih dadah tapi tak. Dia macam dia rupanya rajin. Faham. So kau banyak jumpa orang dan kau banyak dapat benda yang unexpected. Tu benda yang kadang-kadang tiba-tiba ad hoc pun tak ada. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat Travelog. apa ini tak ada, itu Tak ada. Okay, Dia macam tak boleh mana kita nak masuk. buat? Tu tak boleh masuk. Ya. Hujan apa semua. Nak kena fikir ad hoc lah. Satu travelog adalah benda yang saya sangat seronok untuk buat because kita boleh berkolaborasi bila-bila je secara kreatif. Itulah ujian yang paling kental kau nak shoot macam mana. Nak buat scene macam mana. Kau nak ni kat mana. Kau nak pergi macam mana. Macam tu. Okay, sebab macam Travelog Tragung. Okay, ni kita buat ngabawan kan. So Travelog Tragung 3 episod awal tu kita shoot kat Pantai Timur sebelum PKP. Sebelum PKP. Lepas tu ada satu episod 2019 2019 lah COVID. Lebih kurang lah. Lepas tu satu episod bawah tak ada. Lepas tu kita orang sambung. Ingat orang. Tapi tak, itu tak ada masalah lah. Tapi yang jadi masalahnya lepas tu kita sambung selepas PKP. Lepas PKP semua perancangan tak boleh buat. Sebab Faham? dia Sebab- dah jadi lain lah. Oh, PKP. Sebab PKP. Dia Sebab- kita pergi tempat tu Tak boleh Procedure masuk. lah, Tak apa boleh lah. ramai.
prosedur satu hal. Benda yang kita tengok, kita research apa menarik di sini. Pergi sana tutup. Tak ada. Dah lain. Dah So lain. Tempat tu dah buruk. masa tu dengan bawan lah. Okay, cerita sikit pengalaman. So masa tu adalah first time aku buat travelog. So buat travelog, so nak belajar. So bawan nak ajar. So kita gamble, pergi jalan kan. But the point is memang kat situ, itu adalah program-program yang awal-awal aku buat. So belajar dengan bawan. Masa tu explore apa lah. Contoh benda-benda gila lah. Okay, jom kita buat shoot ni, jom kita buat sini, buat sini. Sebab masa tu memanglah aku content, tapi content aku tu sebenarnya tak tahu macam nak buat. Idea Travelog Tragung tu sebenarnya adalah macam kita break the fourth wall lah, kita drama lah. Yelah. Itu adalah idea yang Asal. dalam otak je. Macam mana nak buat ni sebenarnya? Faham tak? Lepas tu dia bawa tunjuk, masa tu baru aku belajar. Macam tu. Lepas tu masa tu kita buat 360. Best. Kira masa tu shock buat. Aku rasa memang belum ada shooting yang shock macam tu lagi. Enjoy lah. Sebab benda-benda tu kita boleh enjoy. Lagipun lagi satu, Travelog Tragung tu memang kita pergi as a team yang semuanya ngam. Faham? Bila macam tu, creativity kau ni senang dicerna kan. Sangat senang. Because semua orang nak buat benda yang kita semua agree. Kan? Editor pun ada follow sekali. Jom kita shoot macam ni. Okay, jom. Semua dengan passion lah. Semua dengan passion. Kita buat scene macam ni. Jadikan benda tu best. Memang mengarut. Bukan mengarut apa lah. Mengarut dari segi creativity. Jom kita buat scene kungfu. Jom. Apa aje lah yang kita boleh buat, kita buat. Tapi kita do it creatively. Yes. Itu yang penting. Lebih background sikit lah. Okay, masa tu team dia lah akulah. Masa tu aku baru. Dia bukan sahaja aku baru. Dia semua gang Semuanya. kita orang. Mus, One, semua masa tu dia orang first time. Bukanlah first time, tak first time lah. Kira first time travelog. First time, okay ni kira projek besar kita orang ni. So bila apa saja masa tu yang kita orang macam, okay bagi, jom pergi. Si fit, okay jom boleh semua. Tak pernah aku dengar cakap tak boleh. Bagi all out lah. Bagi all out lah. Even Haziq lah, Haziq lah. Kita suruh dia, kalau bahasa mudah dia, kalau suruh terjun lombong, dia boleh terjun. Dia akan terjun. Level dia Passion lah. Macam tak Passion, adalah, semua tak orang adalah punya any passion. question. Kita back to a free-minded people yang tak adalah macam ayalah ini tak kena. Tak ada dia tak macam support. jalan. Apa Betul. saja boleh buat, kita jalan. Dan benda tu datang dengan hasil. Sebab saya dengar Usuk juga cakap dengan saya, Travelog Tragung tu markah tinggi kat TM kan. So dia, maksudnya dia works lah. Dia works lah dengan passion. Sebab itulah kita nak bekerja dengan orang-orang yang ada passion. Kan? Dia sangat-sangat best. Travelog adalah satu program yang saya suka. Saya ada 5 Travelog. 5 tu enjoy untuk buat. Jadi shock lah. Okay. Alright. Okay. So kita nak tanya Abang Wan sedikit sebanyak tentang upcoming project dia. Upcoming project dia. Upcoming project dia. Tapi untuk next, Tapi tu adalah untuk episod yang akan datang. episod yang akan datang. Kita sekarang ni kita dah dapat dah Upcoming gambaran. project dan yang akan keluar lah. Yang akan keluar. Yang akan keluar. Upcoming dah akan keluar. Yang pentingnya kita dah kenal dah Abang Wan, latar belakang dia sedikit. Dia pengarah ni yang saya dapat. Dia di input pengarah start dengan KRU buat korporat, kemudian jadi pengarah filem, pengarah TV, travelog dan sebagainya, majalah dan sebagainya. Selepas ni kita nak tanya dia pula pasal projek terbaru dia yang akan keluar tak lama lagi. Kita stay tune. Yes, kita stay tune. Jumpa di episod yang seterusnya. Betul, Sok? Ya, betul. Betul. Betul lah. Okay. Betul lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.